Pernahkah anda mengalami situasi seperti ini? Ya, pasti pernah. Seorang jururawang mengimbas harga ke dalam sistem mereka tersendiri. Atau anda pernah melihat situasi ini di restoran di mana jururawang menggunakan antarmuka bagi memasukkan jumlah bayaran yang perlu dibayar oleh pelanggan mereka. Jadi, pembelajaran kita hari ini adalah berkaitan dengan borang atau form di dalam pengkalan data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Mahdi bin Muhammad akan berkongsi bagaimana untuk membina borang atau form dalam pengkalan data. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini adalah 4.16 menghasilkan borang, form dan memasukkan data dalam jadual melalui borang bagi pengkalan data yang telah dibina. Objektif pembelajaran pertama, membina borang yang melibatkan satu jadual, dua jadual dan memasukkan data ke dalam jadual. Pengetahuan sejak ada pelajar sudah menguasai pembinaan jadual atau tabel dan yang kedua, pertanyaan query. Membina pengkalan data melibatkan 4 langkah. Yang pertama, membina jadual atau tabel. Yang kedua, query. Yang ketiga, borang yang akan anda pelajari pada hari ini. Dan yang terakhir adalah laporan. Apakah itu borang atau form? Borang, yang pertama, kegunaan rekod-rekod dalam pengkalan data, menyusun, mengurus secara sistematik. Fungsinya adalah sebagai antaramuka pengguna masukkan data, mengemas-kini data dengan mudah. Perisian untuk membina form yang akan anda pelajari adalah dengan menggunakan Microsoft Access bagi menghasilkan borang yang dijana secara automatik dengan menggunakan fitur Form Wizard. Hasil borang digunakan untuk memasukkan, menyunting, memaparkan data, membuatkan rekod dalam jadual hubungan sesuatu entiti. Baiklah, mari kita membina borang satu jadual. Langkah berikut menghasilkan borang dengan menggunakan satu jadual. Dalam folder yang disediakan, terdapat fail pengukuhan 1. Anda boleh buka pengkalan data pengukuhan 1. Dalam pengkalan data pengukuhan 1 ini, anda akan melihat tabel murid. Okey, kita akan mulakan dengan create dan kemudian klik form wizard. Paparan form wizard akan anda lihat yang mempunyai tabel murid. Kemudian, anda akan melihat terdapat butang anak panah berkembar. Klik butang tersebut. Kemudian, klik butang next. Klik butang radio kolumna untuk memilih susun atur kolumna. Kemudian, klik butang next. Dalam paparan ini, sila namakan borang yang dihasilkan sebagai borang murid dengan menaip pada ruangan yang disediakan. Tahniah, anda telah berjaya menghasilkan borang murid. Senang bukan? Untuk pengetahuan anda, borang murid akan dipaparkan pada ruangan All Access di mana anda juga akan melihat tabel murid di situ. Mari kita perhatikan, jika kita membuka tabel murid atau jadual murid, kita akan melihat dua bilangan data yang dimasukkan dan cuba bandingkan dengan borang murid. Kita juga akan melihat terdapat dua data bagi borang murid tersebut. Maka selesailah untuk objektif yang pertama, iaitu membina borang dengan menggunakan satu jadual. Pembelajaran seterusnya adalah anda akan membina borang yang melibatkan dua jadual. Borang bukan sahaja boleh dihasilkan berdasarkan satu jadual. Malah, borang juga boleh dihasilkan dengan menggabungkan atribut-atribut daripada dua jadual yang berhubungan. Buka sekali lagi
dalam folder yang disediakan dan tekan pengukuhan 2. Di All Access, anda akan dapat melihat terdapat 2 jadual, iaitu jadual markah dan juga jadual murid. Bagi menghasilkan borang, klik Create, Form Wizard, maka paparan Form Wizard akan anda dapat lihat. Sila pilih tabel murid terlebih dahulu. Seterusnya, tekan butang anak panah berkembar bagi memasukkan atribut jadual murid. Kemudian, pilih jadual markah bagi memasukkan atribut jadual markah. Kemudian, gunakan juga butang anak panah berkembar dan tekan. Kemudian, memasukkan semua atribut bagi jadual markah. Kemudian, klik Next. Anda akan dapat lihat 2 jadual, iaitu murid dan markah, dan juga anda akan dapat melihat atribut-atribut bagi kedua-dua jadual tersebut dan klik butang Next. Paparan seterusnya adalah radio button. Anda pastikan data sheet dan klik butang Next. Di sini anda akan lihat form adalah murid, manakala subform adalah markah subform. Anda dapat lihat di dalam borang ini, kesemua atribut bagi kedua-dua jadual akan dipaparkan dalam satu borang. Maka, di dalam borang ini, anda dapat lihat kesemua atribut bagi kedua-dua jadual dapat dilihat dalam satu borang yang sama. Oleh itu, anda telah mencapai tahap yang kedua, iaitu menghasilkan borang yang melibatkan 2 jadual yang berhubungan. Akhir sekali, pembelajaran kita yang ketiga adalah memasukkan data. Berikut merupakan langkah-langkah memasukkan data ke dalam jadual melalui borang yang telah dihasilkan. Lihat semula pengukuhan 2. Kemudian, ikuti langkah-langkah berikut. Langkah yang pertama, klik ikon New Blank di bahagian bawah borang seperti yang ditujukan. Anda akan dapat lihat paparan seperti ini, iaitu borang ini berada dalam keadaan kosong ataupun tiada data, sama ada melibatkan murid ataupun markah. Masukkan data murid dan data markah pada ruangan kosong. Anda boleh menggunakan butang kunci Enter ataupun menggunakan cursor bagi mengisi ke semua ruangan yang kosong. Bagi data yang belum diisi di ruangan lain yang tidak dapat dilihat, anda boleh menggunakan butang anak panah kiri ke kanan untuk mengisi data-data tersebut. Anda dapat lihat ID bagi murid, bagi dalam jadual markah akan diisi secara automatik. Setelah berjaya mengisi dalam borang, kemudian seperti tadi, tutup kesemua dulu jadual yang berada dalam tab. Kemudian buka semula untuk melihat hasilnya. Maka anda dapat lihat setelah mengisi di dalam borang kosong, data tersebut berjaya dimasukkan dalam jadual yang terdapat, iaitu murid dan juga markah. Maka selesailah pembelajaran untuk yang ketiga, iaitu memasukkan data ke dalam borang yang kosong.